أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Pengurusi, Ahli Jawatan Kuasa dan seterusnya muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang insya-Allah dimuliakan oleh Allah, dirahmati, diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Bersyukur pada Allah pada pagi yang mulia ni kita dapat menunaikan solat fardu subuh dan seterusnya duduk sementara lah, sekejap je kuliah subuh itu atas 3 nikmat yang Allah Ta'ala bagilah. Yang pertama rasa nak ambil bahagian. Yang kedua Allah Ta'ala bagi peluang untuk ambil bahagian. Yang ketiga Allah Ta'ala bagi kekuatan untuk kita ambil bahagian gitu. Kita kalau perkara dunia, alhamdulillah, nak makan kita cakna sungguh nak makan. Nak makan, ada orang nak makan sedap, rasa nak makan ikan segar. Pagi ni pergi Kuala Sungai Baru. Ada orang ajak saya pergi. Jom Ustaz, kita pergi sana beli ikan. Harga dia lain sikit lah sebab baru. Segar. Jadi itu hari saya beli pun, saya tempah dengan orang pun rasa macam biasa je. Tak tahulah. Jadi bersyukur pada Allah atas nikmat. Lepas tu kita bangun tidur, kita baca doa. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Dulu tuan guru saya masa saya mengaji selalu baca kalau tazkirah subuh dia akan mulakan dengan doa bangun tidur tu. Sebab besar makna doa tu. Sebab hidup lagi lah pagi ni. Kalau tak hidup tak sampai lah. Kalau tak hidup lah. Itu tak hidup betul. Yang kedua tak hidup ada macam tak hidup. Ke sinilah tempat lain. Kita ni bersyukur bila dapat bangun tidur. 3 nikmat Allah Ta'ala bagi. Yang pertama, Allah Ta'ala bagi nikmat pada kita agar kita masih dapat bertaubat padanya. Itu besar tu. Dapat taubat sendiri itu besar. Yang kedua, Allah Ta'ala bagi peluang pada kita untuk kita dapat tambah ilmu lagi. Dapat tambah ibadat. Yang pertama untuk kita bertaubat. Bertaubat ni tak boleh lambat, kena cepat. Dia ada beberapa perkara yang kena cepat. Antaranya bertaubat. Yang kedua apa lagi? Bayar hutang, kena cepat. Hutang kena bayar. Kecuali hutang yang ada agreement macam bank tu ikut dah bulan lah. Kalau kita hutang orang, kena cepat bayar. Jangan tangguh. Buat zalim. Itu. Yang ketiga, Allah Ta'ala beri peluang pada kita untuk tambah ilmu. Tiga-tiga ni mulia belaka. Dapat bertaubat mulia. Lepas tu kita jangan tengok orang sebelah mata. Nampak dia tu macam biasa je, tapi Allah Akbar. Taubat dia hebat. Dia bangun malam ke ataupun dia selalu beristighfar ke. Yang kedua, kita tengok biasa tapi ibadat dia hebat. Yang ketiga,
Kita nak jadi orang yang sentiasa cinta kepada ilmu. Ilmu dah ada, cinta. Sebab kita ni pun masa muda-muda dulu tak boleh mengaji sangat, sibuk dah. Sekarang ni barulah okey lah tu. Baca kitab-kitab kecil, okey lah. Contohnya. Sebab tu nak asas kepada cinta ilmu tu diadakan majlis ta'lim. Saya kemarin masa sekolah biasalah Mak Zuhur baca, Pak Hafsah baca, betul. Dan ditekankan adab mendengar. Sebab yang kita dengar tu, kita dengar perkara besar, bukan perkara kecil. Dengar hadis ataupun maksud hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang boleh memberi syafaat kepada kita di hari akhirat kelak. Itu penting tu. Sebab itu kita nak jadi orang yang inilah, orang yang tahu keadaan. Muka surat apa dah? Saya rasa lama dah saya tak datang sini. Bukan lupa. Maklumlah dekat pilihan raya ni kan. Muka surat apa ni? Kalau tak tahu kita mula semula daripada awal. 123. InsyaAllah 123 ya tuan-tuan ya. Tuan-tuan pun boleh baca sendiri ni. Tapi ni oleh kerana berkaitan dengan fadilat membaca satu huruf ni. Betul? Fadilat membaca satu huruf Al-Quran. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi'asri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Itu hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan At-Tabrani. Besar maksud hadis ni. Itu daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata. Abdullah bin Mas'ud ni salah seorang sahabat kandang Rasulullah jugalah. Beliau mempunyai suara yang merdu. Kata riwayat lah, tak silap dia. Abdullah bin Mas'ud ya. Itu Abu Badak, saya lupa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka dia mendapat satu pahala kebaikan. Sedangkan setiap satu pahala kebaikan itu digandakan menjadi 10 pahala. Aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Allahu Rabbi. Ini perkhabaran gembira daripada Nabi SAW untuk kita semua. Betul? Sebab tu kita bila kita baca hadis, di samping tu kita kena ada doa lah. Sebab tu mula-mula sekali kita pun dah berdoa dah kepada sahabat yang meriwayatkan hadis tu, yang menyampaikan hadis. Radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, radhiyallahu anhuma. Betul? Jadi itu doa. Doa apa? Sebab kita berterima kasihlah ke dia. Sebab dia yang menyampaikan berita besar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau orang ajak minum suka dah. Bagi ni ada minum bagi ni? Tak ada. Tak ada balik awal. Tak ada. Tak ada. Tak apalah tak ada pun. Sebab saya pun hari ni agak sibuk sikit. Tu. Sebab semalam gotong royong sampai tengah hari tebang pokok. Tapi saya suruh budak-budak angkat lah. Itu. Tebang pokok ni bukan murah tuan-tuan, mahal. Okey? Jadi sesiapa di sini, mudah-mudahan kita, itu tujuan kita, doa. Kita bertawassul dengan Rasulullah, minta kita ada bahagia. Sebab tu orang Melayu kita, dia ulama kita, dia buat tahlil pun dia bertawassul dengan Rasulullah. Kan kita baca ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Pasal tak kita baca Yasin? Kita tahlil belakang tu kan? Ila hadrati. Maksud itu tawassul kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam menghadiahkan bacaan Al-Fatihah. Rasulullah tak perlu hadiah kita. Kita hadiah ke dia, balik semula pada kita. Itu cara. Sebab tu ulama-ulama Nusantara ni dia hebat. Pemikiran dia jauh. Semua ulama hebat. Sebab tu dia nak ajar umat dia, nak ajar masyarakat dia supaya berselawat pada Nabi, supaya baca Quran. Tu dia anjurkan baca Yasin. Gitu. Kalau tak baca Yasin, pakai dok kita ni. Gitu. Itu pun ada mari puak-puak kediang ni, macam-macam, Allah alam lah. Nyanyi tak pula bid'ah. Itu contoh. Itu contoh. Jadi bersyukur pada Allah disebut di sini sesiapa. Jadi sesiapa tu kita harap kita ada bahagian. Kan tu? Ada bahagian. Kita harap. Jangan rasa tak apa-apa lah. Tapi sebelum kita nak bahagian itu, biar kita ada bahagian dalam perkhabaran itu. Masa orang baca hadis tu kita adalah mujahadah lah sikit. Kan tu? Sebab kita ni tak kuat mengaji. Kita tu kan tuan-tuan, saya tak kuat kita mengaji. Kita rasa je kita kuat. Tak kuat. Buku tak ada. Betul. Bukan sini, tempat lain. Kita pun tak ambil berat. Kuliah hari ni, kuliah siapa? Asal ada je lah tu. Okey. Minta maaf, I'm sorry, I'm talking. Tapi kalau orang mengaji kuat, dia akan pergi suatu tempat. Saya pun tak boleh lah kan. Sebab tu, apa nama ni, kita ni macam ulama-ulama, dia jauh jalan tu. Pergi Mekah, Madinah, Mesir, Jordan, jauh. Terpaksa berjauhan dengan keluarga lah. Kita, mari sembahyang berjemaah, lepas tu balik. Okey tu. Tapi kalau ada kuliah disediakan, kuliah ni menu tambahan lah. Kita aiskrim, kalau pergi jamuang, cendol ambil. Karipak ambil dah, karipaknya dah kat rumah. Gitu. Cendol, kalau kambing tu lain kan. Saya pun kena kontrol lah. Contoh. Kita kalau benda tambahan-tambahan, Allah Akbar kabir. Dalam agama, sebab tu disebut, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Seseorang tu bila diberi kebaikan agama dia, diberi faham. Faham ni tak sama tahu. Pagi ni ramai yang tahu ada kuliah. Saya pun pagi ni pun fikir kuliah. Bangun-bangun kuliah saya mana ni? Oh tu ingat la ilaha illallah. Malam tadi sikit saya kata itu besok tu pukul berapa nak pergi tu. Masa ni tak tidur lagi. Masa sekali payah tidur. Pukul 2, pukul 3. Kalau tidur awal pun, tak boleh juga. Tidur awal nak tengok TV pula. Tak adalah. Malam tadi, balik pada kuliah tu, berehat lah. Umur dah meningkat ni. Kena ada masa rehat. Betul royong angkat kayu sikit pun, sekat pinggang. Mana tu? Sekat pinggang budak-budak, dia potong kayu, tak ambil tau. Orang tengah tebang pun dia akak tak. Kita pula kena laung mulut. Lalu, dia fikir apa? Dia nampak pokok tu kecil lagi, dia tak ada apa. Budak. Faham tak sama dengan tahu. Tahu ramai tahu. Tapi tak faham. Tengok surau ni, siapa yang faham tengok surau ni? Orang yang faham tengok surau ni datang. Tu je. Gitu. Tengok ustaz minum, faham. Belanja. Contoh tu. Berat tu nak seorang belanja je. Kita dengan orang tua. Orang tua bayar ayah kita. Kita lama dah tak jumpa ayah. Tengok ada orang bayar ayah kita. Jauh. Oh dia tu macam umur bayar ayah. Dia makan seorang. Apa salahnya? Pergi kat kaunter bayar. Masuk sekali. Tak payah beritahu lah. Cik dah bayar. Tak payah. Sebab kita ingat gitu. Ataupun kita ingat kemuk kita ke. Contoh. Itu faham. Itu masuk dalam doa juga. Orang macam pagi ni datang majlis ilmu ni. Hadiahkan pahala untuk siapa? Mak ayah ke? Sama ada masih hidup ke ataupun dah meninggal dunia. Sambil-sambil ingat ni, Allahumma ghfir lahu. Sambil-sambil ingat ni, Allahumma ghfir laha. Sebab mak ayah kita ni banyak korban untuk kita. Betul? Contoh tuan lah. Saya dulu masa saya nak pergi universiti dulu, ayah saya tanya ayah, dah ada PT tak? Ayah saya kata, PT boleh cari. Peluang sekali-sekali je. Betul?
Kalau saya tak masuk universiti, okeylah. Yalah. Itu tak ada. Kawan saya tak masuk universiti pun kaya dah saya. Tu hari saya balik Terengganu, jumpa kawan-kawan lama. Ya, nak jumpa tak. Dia pun jemput kuliah lah, tak boleh lah. Sebab saya balik ni, tujuan nak balik ziarah ayah. Masa dengan ayah tu. Jadi, makan. Kawan saya yang tak habis. Yang SPM grade 3, grade 2. Grade 2 saya tu. Yang lain tu semua grade 1 semua. Dia seorang grade 2. Ke grade 3 saya lupa. Dia yang belanja saya makan. Banyak. Ratus aku. Siapa? Dah dia kontraktor. Dia buat rumah ratus-ratus ribu. Tu. Saya bukan kontraktor. Kalau kaya lah. Tu. Walaupun dulu sekolah macam datang tak datang. Biasa datang lah. Tapi itu. Sebab kaya ni hak Allah. Itu kaya dunia lah kan. Itu contohnya. Dan hari ni dia jadi AJK masjid. Baru tahu kemarin di sekolah agama. Jadi AJK masjid. Jemput orang. Itu contoh. Allah Rabbi. Bagus. Orang yang faham tengok surau ni. Dia faham apa? Ya Allah, surau dah besar dah. Aku tak ada, tak pergi kan. Pergi kan. Kita tengok stadium, kita faham tak? Stadium. Bola lah. Ada orang kata stadium tempat makan. Ada. Cuma Malaysia kalah je orang ni. Malam tadi saya, tertengok bola malam tadi. Vietnam lawan Thailand, menang Vietnam. Tahu. Sebelum tu Vietnam seri dengan Timor Leste. Tinggi lah. Makam Timor Leste sekarang ni. Masuk semi-final. Timor Leste. Tuan-tuan tak kenal. Okey. Jadi sesiapa di sini kita harap kita dapat. Sesiapa tu? Yang membaca satu huruf daripada Al-Quran. Maka dia mendapat satu pahala kebaikan. Allah Rabbi. Sedangkan setiap satu pahala kebaikan itu digandakan menjadi 10 pahala. Kita pagi ni kalau ada orang kata siapa mari surau, dapat kambing, penuh tak? Dapat lembu ke? Siapa datang dapat lembu seekor. Hadiah. Dapat. Tapi syarat dia bila dapat lembu tu kena jaga selama sebulan. Agak-agak nak tak ke mana? Rumah kita ada kawasan. Rumah saya tak ada. Saya parking pun tumpang jiran. Garas dia satu. Dia kata, biar ada hari saya faham lah. Saya tengok anak-anak dia balik semua. Saya pun parking tempat lain lah. Sebab anak dia ramai. Semua balik. Hari hujung-hujung minggu je ni kan. Semua balik. Saya pun parking lah bersilang. Tu pagi tadi lambat sikit tu. Sebab nak keluarkan satu kereta, nak masuk. Tu muncul kunci jumpa. Ada hari tak ingat jumpa mana. Isteri saya senang dia kata, tu abang ingat kat mana abang letak. Macam cari obat ke. Kat mana abang letak. Cari, tapi tak makan. Cari jumpa, lupa makan. La ilaha illallah. Lek tak. Cari bukan main obat. Cari. Jumpa letak atas meja. Lupa makan. Allah Akbar kabir. Macam mana umur dah meningkat. Okey. Jadi 10 pahala. Satu dapat 10. Allahu Akbar. Ini rahmat yang Allah Ta'ala bagi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ada orang isi minyak tak? Kan dia ada kad kan benda selim ke apa tak? Lupa kad, balik ambil. Padahal minyak dia dah merah. Nak siapa pun apa kata. Bini kata apa? Dah, benda lain tak ingat ambil. Balik ambil lah ilaha illallah. Bukan banyak pun, tapi nak mata tu. Kenapa? Suka tengok. Itu. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf. Alif lam mim itu bukan satu huruf. Tetapi alif itu satu huruf. Lam itu satu huruf. Mim itu satu huruf. Nabi ajar matematik. Lam 10. Alif 10. Mim 10. Lam 10. Dah dapat 30 tadi. 30 kebaikan. Allahu Rabbi. Besarnya fadilat. Fadilat itu yang dinamakan kelebihan. Kita yang kita tahu fadilat, kelebihan. Maka Tok Ali itu ya lah. Tok Ali, Kak Cik Fatimah. Tak boleh beri nama begitu. Jangan sandarkan nama kepada orang yang mulia kepada perkara yang ikut nafsu kita. Itu minta maaf lah. Itu contoh. Sebahagian ulama mengatakan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Malam baru ni ada orang tanya saya.
Selepas saya habis kuliah, dia kata, Ustaz, mana besar ayat kursi dengan surah Fatihah? Dia kat saya kata, berbeza. Surah yang paling besar dalam Quran ialah suratul Fatihah. Ayat yang paling besar dalam Quran ialah ayatul kursi. Dia kena beza tu. Surah Al-Fatihah. Ayat kursi. Sebab ayat kursi tu, satu ayat je yang kita berhenti 9 tu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum tu, ingat akhir tu, satu ayat tu. Ayat 256 tak? Betul? 256 daripada suratul Baqarah. Itu satu ayat tu. Ayat menceritakan tentang tauhid lah. Penegasan. Itu insya-Allah. Siapa-siapa yang selalu bacanya, insya-Allah diberi kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi suratul Fatihah ni ada 139 huruf. Kalau 139 kali 10, 1390. Allahu Rabbi. Itu. Okey. Sebahagian lain mengatakan 142 huruf. Ada yang kata 142. Banyak lagi, 1420. Bayangkan jika satu huruf mendapat pahala 10. Mendapat 10 pahala. Bayang ni, bayang bahagia. Sebab tu bayang ni pun dapat kebahagiaan juga. Membayangi. Masa dulu belum kahwin, kan? Apa dia? Isi atas surat ke tunang. Tak ingat? Tahu tak? Zaman tuan-tuan lah. Masa zaman saya juga. Zaman haji. Hantar surat tak? Nak tanya khabar je. 5 muka surat. Tak ingat? Muslimat tak ingat? 5 surat tu Allah Akbar. Zaman sekarang budak-budak tak dah dia pakai WhatsApp, Telegram, Instagram ke whatever lah kan. Budak zaman sekarang nak tanya apa khabar tu, tulis ke hadapan adinda yang kini berada di mana, contoh. Contoh. Sewaktu kanda menulis surat ini, macam-macam sebut. Burung-burung berkicau-kicauan, angin sepur-sepur bahasa. Walaupun banjir. Banjir dekat parah pinggang lah. Boleh lagi. Angin sepur-sepur bahasa, burung berkicau-kicauan. Cerita ba'alam ni, macam-macam. Last sekali muka surat yang kelima, apa khabar dinda di sana? Itu je nak tanya. Suka. Terima surat tu, ya Allah. Kan? Akulah. Dunia adalah dulu. Kan? Tu terima surat. Kan? Suka. Lepas tu balas surat. Tunggu posmen balas mari pula. Kalau posmen lalu tak berhenti marah. Dulu lah. Sekarang, dia nak balik cepat tu. Habis kuliah balik. Habis sembahyang, tak sabar. Baru ni saya dengar lagu di JD. Tidak curiga padamu. Balik carilah YouTube. Bagus lagu tu. Lagu Datuk DJ tahun 70-an dulu dah. Budak ni tak ada lagi. Tahun apa lahir? Tahun apa? Tahun apa lahir? 93. Bagus, orang muda. Masa kita muda-muda cari mari ke surau. Bukan saya tanya tuan-tuan, saya lah. Mengajar Islam. Itu contoh. Lagu tu bila kita dengar, jadi saya pun bila tengok, saya pun sudah dengar lagu tu, saya pun tengok isteri saya. Tengok dengan kasih sayang. Cuma isteri tanya, tengok, apa pasal tengok lagu tu? Itu. Tengok dengan kasih sayang. Abang aja tengok isteri dengan kasih sayang. Alhamdulillah. Pahala tu. Tengok isteri dengan kasih sayang. Tengok suami dengan kasih sayang. Walaupun tak sama. Bukan tak sama apa? Fizikal. Saya tak nak cerita lah. Tak sama banyak. Betul? Betul? Lepas tu bila kita tengok gambar lama tu, ya Allah, aku ni. Betul? Allahu Rabbi. Tuan-tuan macam tak terima kenyataan je. Kenapa macam pelik? Ustaz cakap tentang apa? Tak menerima kehidupan. Ustaz ni. Cik Zul mana Cik Zul? Mana Cik Zul? Pergi masjid? Ada apa sana? Kuliah sana. Okey, jadi itu tuan-tuan. Jadi bayangkan jika satu huruf mendapat 10 pahala, bagaimana dengan 139 atau 142 huruf tersebut?
Ini baru pahala jika membaca suratul Fatihah dengan lengkap. Sebab tu ulama-ulama kita dulu selalu ajar kita baca Al-Fatihah. Pasal tak? Apa-apa Al-Fatihah. Orang mati Al-Fatihah. Apa-apa lah. Nak buka musyarat dengan Al-Fatihah. Okey dah. Contohnya siapa yang memfungsikan musyarat, kita mulakan musyarat kita dengan Ummul Kitab. Doa tu. Sebab Al-Fatihah tu doa. Di samping tu dapat berapa? 139. 1390 kebaikan. Maksudnya mulakan musyarat itu dengan kebaikan. Itu. Ulama-ulama kita dia mengajar. Di samping tu, tujuan dia, ulama kita nak mengajar supaya kita ni fasih. Fasih lah. Membaca Al-Fatihah. Sebab Fatihah ni rukun dalam sembahyang. Rukun solat. Kena baca betul. Kena mengaji lah. Kalau tuan-tuan pergi Mekah ke Madinah ke, jumpa syekh-syekh Quran di tiang-tiang tu, berdengarkan bacaan. Minta dia betulkan. Kalau dia kata tamam tu, alhamdulillah lah. Tamam tu sempurna lah, insyaAllah. Jumpa guru-guru yang ada di sekitar kita ni, minta tolong dengar bacaan Al-Fatihah saya betul ke? Jangan malu. Kita malu lah. Karaoke tak malu tak? Ada orang tu menyanyi je kerja. Kita pergi kenduri, dia menyanyi. Kita pergi lambat, laut dah habis, dia menyanyi. Geram betul kita. Kalau suara dia tu macam jamak belilah, tak apa. Allah, rasa kita nak ambil masa mikrofon. Nak nyanyi. Dia nyanyi lagu Kuda Hitam. Kuda hitam, aduh, kuda hitam. Tak ilah. Macam mengata je. Tuan-tuan, menyanyi ni orang suka. Nak macam mana? Banyak benar menyanyi tak? Otai lah. Tadi Gawa Gaza. Apa lagi? Macam-macam. Allah. Bagaimana pula jika menkhatamkan sejuzuk atau beberapa helai muka Al-Quran sehari? Allah Akbar. Sungguh Allah Maha Pemurah dan Pengasih kepada hamba-hambanya. Itu sifat Allah Maha Pemurah. Pemurahnya Allah ni, Allah Ta'ala bagi semua. Ya, orang kafir pun dapat rezeki. Dan ada kalanya orang kafir lebih kaya daripada kita. Jangan, Allah Ta'ala punya. Bukan dia punya. Tapi pengasihnya Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk. Lepas tu kita ni dalam bab, jangan duk fikir, oh ya Allah, apa sebab aku sembahyang tak kaya. Jangan begitu. Jangan fikir gitu. Yang paling bantu kita nak, kita ni sembahyang kerana cintakan Allah. Kita cinta. Sebab tu orang, kalau dia cinta sesuatu, dia suka sesuatu, dia tak kisah. Kita tengok orang suka ngai. Dia tak kisah dapat ikan. Ngai. Tanya dia, jangan buat sindir dia. Dah berapa kilo dapat? Marah dia. Kita tengok orang ngai, tepi jalan, berhenti. Bang, apa kilo dah dapat? Marah dia. Apa dia? Apa kilo? Dia marah kita balik. Dia bukan soal tu. Dia suka. Dia mengair di sungai. Bawa balik ikan kerisi, mana batuk? Dia mengair di sungai. Sampai rumah dia alik ikan kembung. Bini dia tanya, abang mengair di mana? Di sungai ke di laut? Sungai. Betul ni ikan kembung? Beli tadi pasar. Dia jawab. Dapat berapa ekor bang? Tak dapat. Rokok habis 2 buku. Kalau kira modal, rokok 2 buku dengan kitab, mahal rokok sebuku. Rokok sebuku RM20 ni dah macam tu. Makan lagi apa semua. Ada sahabat saya, dia gingai tu. Pangku dia gingai. Pangku. Sewa buk lagi. RM1,000. Berapa kos? Paling-paling tidak 2-3 ribu kat seorang. Tapi sanggup ke? Feel. Seronok sah. Alhamdulillah. Lepas nak ajak saya kata, minta maaf. Saya ada alasan saya lah. Ada. Seronok. Macam orang tengok bola. Tengok bola di stadium. Beza dengan tengok depan TV. Tengok di stadium, kalau perlawanan akhir, beliau silakan masuk. Tak ada lah. Masuk tu parking kereta 3 kilo. Berjalan. Dengan pakai muffler lagi. Dengan muka warna apa? Putih sebelah, hitam sebelah. Bak Terengganu Negeri Sembilan lain. Parking 3 kilo. Jalan tu.
Berjalan sampai di stadium masuk penuh orang. Tak ada duduk, berdiri. Orang esok rokok kiri kadang. Kan? Kalau duduk di rumah, relax buka. Buka TV. Sekarang ni, tengok TV sedang ada Netflix pula. Saya pun baru tahu. Saya mak tanya, dia ni bayar ni. Anak saya kat Suruh tu, dia kongsi dengan kawan dia. Oh, gitu pula, saya kata. Lepas tu, dia tunjuk saya pun tengok satu cerita. Cerita buaya. Oh, saya tu. Apa saya tahu? Ada kereta tak? Beza dengan buaya. Saya kata, betul cerita ni. Saya punya ulasan belakang, tak betul cerita ni. Tapi tengok daripada awal. Itu ulasan saya tu. Ulasan saya yang pertama, cerita ni tak betul. Tapi tengok. Yang kedua, cerita ni dah ada. Tengok juga. Allahu Akbar. Itu contoh. Minta maaf. Jadi itu. Jadi cerita tadi tu. Kita lah. Allahu Akbar. Macam tadi, feel. Bila kita tanya dia, kenapa? Feel, Ustaz. Orang mengair ni dia kata, paling seronok apabila ikan makan tu. Tarik tu kata dia. Hanya Allah Ta'ala je yang tahu. Dia jawab macam mana tu? Hanya Allah Ta'ala je yang tahu suasana tu. Sebab tu bersyukurlah pada Allah. Allah Ta'ala bagi pada kita rasa nak mari sembahyang berjemaah. Allah Ta'ala bagi peluang-peluang tempat ada, comel, ada ekong, luah. Kan tu? Ke tuan-tuan pernah balik rumah? Allah, geram betul lah dia besar bang. Tak ada tempat nak sembahyang. Ada pernah? Saya nak duduk tak boleh. Ada? Ada. Pernah sini berlaku? Walaupun jarak. Jarak pun masih lagi selesa. Kalau duduk itu kecuali kita pernah rasa fit di tempat sembahyang, pertama di Raudhah kan. Nak masuk Raudhah tu satu. Yang kedua di depan Kaabah. Nak cium Hajar Aswad ke apa. Tempat lain. Duduk ada kat mana. Ada kalanya ada peluang duduk soft pertama, duduk belakang. Ada pisang bergerak tu. Ke sini lah tempat lain. Tapi oleh kerana suka tadi tu, tak ada apa. Berjalan 2 kilo pun tak apa. Duit habis pun tak apa. Berdiri tengok bola sejam setengah pun tak apa. Oh, kenapa? Sebab rasa puas. Sebab cinta. Tapi kalau tak suka, Allah Akbar. Mari pula Ustaz. Ke sini lah tempat lain. Okey tuan-tuan ni. Jadi itu Allah Ta'ala Maha Pemurah, lagi Maha Pengasih. Yang ada dalam kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Itu beberapa kisah kesungguhan membaca Al-Quran untuk kita dapat motivasi. Sayyidina Uthman membaca seluruh Al-Quran dan 1 rakaat. Allahu Rabbi. Kita tak mampulah. Tapi ini cerita Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in yang masyhur. Muhammad bin Sirin ni seorang ulama. Dia tabi'in, dia bukan sahabat, tapi seorang tabi'in yang masyhur, yang banyak ilmu lah, menjadi guru kepada ulama-ulama kemudiannya. Ulama hadis, apa dia ni? Ulama hadis lah, periwayat hadis yang terkenal. Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin meriwayatkan daripada isteri Sayyidina Uthman bin Affan yang memberitahu bahawa Sayyidina Uthman pernah menghidupkan keseluruhan malam, antaranya dengan membaca seluruh Al-Quran hanya dalam 1 rakaat. Kita heran. Macam mana? Kita jangan ambil kadar kita baca. Sahabat saya, tuan guru saya, baca Yasin 100 kali. 100 kali. Kalau dia ada apa-apa masalah, dia akan baca Yasin. Tuan guru dia kata baca, baru ni dia kena fitnah. Wah, Allah. Saya dengar takut. Tuan guru dia baca 70 kali Yasin dalam satu majlis. Mana tak boleh berhenti lah. Dengan syarat punggung tak boleh angkat. Kita kakak duduk ni. Dia kata pergi ke masjid, tutup lampu. Biasanya tengah malam lah kan. Baca 70 kali. Saya kata, Syekh baca macam mana? Dia kata, dia baca dalam 7 minit satu surah. Kata, anda dah dihafal. Kita tengok Yasin, wal Quran. Selain kita dihafal. Anda baca 100 kali. Boleh kebetulan saya pergi kursus ni, pergi bengkel di Bangi. Alhamdulillah lama tak jumpa. Sebab dia
Mari mengaji di Morocco. Sahabat saya, tapi tuan guru saya. Saya anggap dia tuan guru. Saya ambil peluang lah, saya tanya dia, banyak saya tanya. Dan saya tanya, tak ada niat nak test orang. Sebab tak ada masa nak test orang. Pada saya, kalau orang tanya saya tak tahu pun, saya jawab, saya tak tahu. Soal dia nak test ke apa, biar mana dia lah. Kalau saya tak tahu, saya kata, minta maaf Syekh, anda tak tahu. Ada ke? Takkan ustaz tak tahu? La ilaha illallah. Anda kata anda tak tahu, tak tahu. Lepas tu kalau saya ada masa, saya kata okey, nantilah saya baca balik. Lepas tu dia nak kata ustaz tak tahu, suka saya. Dulu masa muda dulu lain. Masa muda dulu jawab aja, tahu tak tahu. Muda, umur 30 lah ni baru fikir. Tak tahu. Saya ada kalanya belum datang kuliah, saya akan buka kitab, saya suruh isteri saya tengok dulu. Tu kena bagi. Isteri saya kata, "Omong nak masak kan ni?" Saya panggil anak saya. Anak saya ni betul dia mengaji. Dia mengaji, saya rasa alim dia saya kot. Bab Quran. Dia tolong bagi. Ni baca ni. Saya kata betul ke ni, saya cakap. Betul tu. Itu contoh. Sebab apa? Tok guru kita ni, Allah. Saya pun tanya dia, tanya. Esok tu dia datang, dia beri buku pada saya 6 buah. Saya nak bayar. Sebab buku tu baru cetak. Dia kata tak payah dia hantar. Lepas tu nanti kalau hantar tak faham, hantar telefon Hana. Lepas tu balik saya tunjuk kat isteri saya. Isteri kata, dia nak suruh abang baca tu. Abang lah kena baca, bukan saya baca. Tu. Betul juga. Dan ni dulu majalah, sekarang tak ada lah majalah. Jadi kita tuan-tuan, kalau jumpa Tok Guru, tapi masalahnya kita ada tak Tok Guru? Saya bukan Tok Guru tuan-tuan ya. Saya ustaz je datang sini, atas sikit pada ustaz jadi-jadian tu je. Jangan tuan-tuan kata. Tok Guru ni, kita kena jumpa dia, ada kitab dia lah. Itu contoh. Sebab tu hidup kita ni biar ada guru. Jangan ada penyanyi je. Okey contoh Jadi Sayyidina Osman ni, Allahu Akbar. Dia Sayyidina Osman ni, Allah Ta'ala beri kemuliaan pada dia. Dia mati ketika baca Quran. Orang bunuh dia tu. Sewaktu dia baca Quran. Kan? Pemberontak daripada mana? Mesir ke apa datang. Masuk istana bunuh. Sayyidina Osman bin Affan. Dia khalifah Islam ni 3 orang mati kena bunuh. Sayyidina Umar ditikam sewaktu mengimami solat subuh. Meninggal malam. Satu bayangkan. Minum keluar balik. Dia minum susu, minum tu keluar balik. Sebab usus dia dah tembuh. Mati malam. Sayyidina Umar bin Al-Khattab ditikam oleh Majusi Abu Lu'lu'ah. Ditikam sewaktu mengimamkan solat subuh. Sayyidina Osman mati, dibunuh juga, dipedam waktu baca Quran. Sayyidina Ali pun mati dibunuh juga oleh Abdul Rahman bin Muljam. Sayyidina Abu Bakar, dia mati biasa. Allah. Tengok. Jadi batu kita jangan zaman tu pun dah porak-poranda. Bukan porak-poranda. Orang lawan Islam. Orang lawan Islam ni bila-bila masa ada. Sekarang ada orang lawan Islam. Bukan lawan bersungguh lawan. Apabila patutnya kita umat Islam ni bersatu. Patutnya dah tak mau nak buat macam mana. Peluang dah ada dah. Tak mau. Apa rasa aku betul? Jangan begitu. Kita umat Islam ni kena bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Siapa suruh? Allah Taala suruh. Dia ada riwayat kata ada 3 doa Nabi minta. 2 dah dimakbulkan, 1 belum. Doa Nabi minta, yang pertama minta umat dia tak kemarau, umat dia tidak banjir, Allah Taala makbulkan. Tapi 1 doa yang belum dimakbulkan, iaitu minta umat dia bersatu. Sebab itu, sebab apa? Sebab Allah Ta'ala nak bagi peluang kepada umat dia buat kerja untuk menyatukan umat. Payah. Memang payah. Payah. Nak menyatukan umat ni bukan senang. Sebab tu buat kerja agama penting. Buat kerja agama. Buatlah kerja agama. Walaupun nampak sikit, tapi insyaAllah barakah dia ada, insyaAllah. Ini kerja agama ni. Orang yang jadi jawatan kuasa, siapkan apa ni? Siapkan program dan sebagainya. Kita baca satu lagi. Sayyidina Tamin Ad-Dari mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat. Allah Rabbi. Saya tak baca yang bawah tu, tuan-tuan baca Sayyidina Ibnu Mas'ud mengkhatamkan Al-Quran dalam masa 3 hari. Allah Akbar.
3 hari. Ibnu Mas'ud ni Allah Ta'ala bagi pada dia baca Quran. Nabi suka dia dengar. Nabi suka dengar dia baca Quran. Nabi suka. Sebab tu kita hari ni, kalau ada orang yang baca Quran sedap, kita dengar. Sebab ada orang dianugerahi Allah suara yang merdu baca Quran. Dia baca Quran tu kita jadi ingat pada Allah. Alhamdulillah. Jadi ada orang kata suara dia macam Nabi Daud, Allah Alam. Suara Nabi kita lagi hebat lah. Sayyidina Ubay bin Ka'ab menkhatamkan Al-Quran sekali dalam hari. Ubay bin Ka'ab ni penulis wahyu Rasulullah. Dia juga imam yang mengimamkan solat tarawih sewaktu zaman Sayyidina Umar yang 20 rakaat tu. Sebab tu dalam mazhab sini berapa rakaat sembahyang tarawih? 20. Belum diputuskan. Biasa sini berapa rakaat? Biasa 8. Tak apalah. Ada yang buat 8, ada yang buat 10, ada yang buat 20, ada yang buat 36. Tak pernah buat 36. Tahun ni try lah buat 36. Dengan mikrofon, Ustaz. 3 mikrofon. Sembahyang tarawih ni paling sikit 8 rakaat. Bukan 2, 8. Tapi dibuat 2. Ada orang dia kata 2 rakaat juga. Tak ada 2 rakaat, tak dapat tarawih. Dia tarawih paling sikit 8 rakaat. Buat 2 berhenti tak apa, lepas tu buat balik. Ni tak. Pergi tempat 20, 8 balik. Jangan begitu. Tak beradab nama dia. Kalau kita nak sembahyang 8, carilah tempat 8 campur 3 sebelah. Selesaikan. Kalau kita nak cari 20, jangan kita tak. Sini 20, pergi 8 balik. Itu dipanggil tidak beradab. Ada yang yang maulidnya kita ni biar selesai dengan imam. Selesai majlis. Minta balik awal. Dah nak sembahyang 8, carilah tempat 8. Gitu. 8 tu panjang baca. Zaman Nabi baca sampai curah tanah. Sampai curah tanah. Kita sambung ayat tau. Lengah makan maurih tu bukan lengah apa? Lengah laju sembahyang. Enggak tu. Bukan lengah sembahyang. Sempuk kerana laju. Tahu tak? Sempuk sembahyang tu. Oh, ingat ke lengah rakaat banyak. Letih kerana imam laju sangat. Kalau imam macam tu pecah tak payah laju. Biarlah imam baca inna a'tayna pun, tapi biar slow. Bismillah. Dia ada satu imam baca. Dia tahu, oh dia kalau dia jadi imam, pukul 10 habis. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kita nak imam laju lah kan nak? Imam laju biar betul. Dia laju sangat, nak gimana? Macam tahlil kot. Laju sungguh orang kita ni. Nak gimana? Buat biar molek. Sikit molek tak apa. Jangan banyak tak molek. Kan tu? Okey. Seterusnya, siapa Hasan Al-Basri. Sekali dalam 10 hari. Hasan Al-Basri, imam kepada seluruh tabi'in. Dia ni ulama besar. Hasan Al-Basri. Dan juga tokoh di kalangan zuhad. Orang-orang zuhud. Zuhud ni maksudnya tinggal dunia ni tak ambil lah. Itu zuhud. Kita makan tanya. Saya lah kan. Ada makan ke tidak? Enggak tu. Imam Abu Hanifah menkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat. Allahu Rabbi. Bayangkanlah. Kita imam baca keluar Allah masa panjang. Okey, seterusnya. Ini tuan-tuan boleh baca ni kisah. Kisah-kisah yang boleh memberi kita semangat. Menurut riwayat yang sahih dan yakin bahawa Imam Abu Hanifah menkhatamkan Al-Quran sebanyak 7,000 kali di tempat dia meninggal dunia. Allahu Akbar kabirah. Itu ada. Nombor 93 tu. Tengok tuan guru kita ni, dia tulis kitab ni. Berapa buah kitab dia baca. Tergamuk kita. Minta maaf ni. Tergamuk kita tak boleh hadakan kitab ni. Sungguhlah sikit. Nak habis lah ni. Cari lah. Jangan. Tak, paling-paling tidak. Cari dalam Shopee. Saya banyak buku. Saya suruh anak saya cari dalam Shopee. Ada. Pelajar saya pun saya kata, okey. Kuliah kalau saya masuk, buku mesti ada. Handphone memang ada dah. Semalam budak-budak saya, anak murid saya perempuan Melaka. Seorang je lelaki. 20 orang, seorang je lelaki. 19 anak dara. Comel-comel lah tu. Panggil ayah anda dah betul lah. Bayar anak saya.
Malam saya marah dia. Masa gotong royong tu saya jumpa. Lama tak jumpa dia. Lama dah saya tak jumpa student saya. Online je. Saya pergi kursus pun saya buat kelas online. Tak jumpa. Saya kata apa yang ustaz tu cari jumpa tak? Tak tahulah ustaz nak cari. Pak sini handphone. Saya pun buka email saya. Datang. Saya pun download hantar kepada dia orang. Dan ustaz. Saya tak pandai handphone. Saya tak pandai tapi itu yang saya pandai. Saya kata paling tidak seorang kena cari 3 etika. Ni etika tu dibaca. Sebab kenapa saya suruh cari etika? Sebab yang pertama etika itu ditulis oleh ulama, tok-tok guru, pensyarah-pensyarah yang handal. Jadi baca. Dan orang itu dia baca, dia buat etika dia paling-paling tidak 10 muka dia baca. Dia keluar 10 muka je. Dia tulis 10 muka je tapi dia baca buku 10 ke 20 buah buku. Untuk hasilkan 10 helai kitab tu. Hebat lah. Kita tak baca buku dia, tapi kita baca tulisan dia. Ingat senang ke? Itu pun tak boleh buat, saya kata. Untuk tahu cara, saya pun hantar. Ada ustaz daripada Indonesia apa? Pak ambil lah, tapi kena tengok lah. Saya akan cek balik lah, takut ada unsur-unsur tidak di luar ahli sunnah wal jamaah. Itu. Senang je mengaji sekarang. Zaman saya dulu kena pergi library. Saya pernah pergi library, masuk library, sesak. Dah lama tak pergi? Sesak masuk library. Lepas tu balik semula tanya, tunggu kat mana? Tak jumpa cari. Dia pun baru beritahu, no ada sana, no, kat Red Spot tu dia. Barulah saya jumpa cari. Dekat Red Spot. Saya cari pak biasa, tak jumpa. Dah maklum lah, tak reti. Tu dulu, sekarang, Allah tuan-tuan. Handphone, betul tak tinggal handphone kat rumah. Takut bini dia cek. Ada orang tinggal handphone balik-balik pergi kerja, tertinggal handphone masuk highway lah. Cari ni nak U-turn. Bini tanya apa bang? Ada dokumen tertinggal pada handphone. Dalam handphone dia tarik Jamil. Siapa kau bang? Jamil. Macam cerita apa? Yang kami 3 tu madu 3. Padahal Jamilah. Orang tak faham cerita P.Ramli. Tengok saya tengok P.Ramli punya cerita sampai ke hari ni untuk nasihatkan umat. Betul? Imam Malik menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Allah Rabbi. Imam Malik. Menyibukkan membaca Al-Quran dan bertilawah. Ibn Wahab ditanya kepada saudara wanita pada Imam Malik. Apakah yang menyibukkan Imam Malik di dalam rumahnya? Dia menjawab membaca Al-Quran dan bertilawah. Allah Rabbi. Saya tanya tuan guru saya baru ni. Soalan pun lawak juga. Saya kata, Syekh, ada orang dia baca Al-Quran, ada orang dia pasang tip. Boleh tak, Syekh? Contohnya macam ada orang ini buat rawatan kan, baca. Dia kata apa? Syaitan pun tahu, Syekh, perlu getah kata dia. Kalau kita baca sendiri itu perlu betul lah. Tapi kalau kita dengar orang baca, kita pasang tip, itu macam perlu getah lah. Boleh. Tapi baca sendiri lah. Baca sendiri. Dan belajar Quran ni hebat. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Orang yang paling hebat, Nabi kata, ialah orang yang belajar Al-Quran. Di sini ada kelas pengajian Quran, macam tu? Ada, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sini ada tiap malam ke kuliah? Masya Allah, hebat lah sini. Bukan senang tuan-tuan, ada tempat, saya suruh dia buat kuliah. Dia kata, dah ustaz boleh datang. Saya kata, saya bagi idea je. Saya kata, saya bagi idea. So, buat kuliah. Ustaz, nak buat ni, saya kata, buat dulu, insyaAllah. Jangan duk fikir kos. Ada tu. Sekarang ni terlalu ramai orang yang suka menderma, tuan-tuan. Terlalu ramai orang yang suka menderma. Baik banyak, baik sikit. Orang banyak, dia banyak. Orang sikit-sikit. Tapi jangan kata orang berderma RM10 tu sikit. Dah dia ada RM100, 10% dah. Ada orang yang derma RM1. 100%. Sebab dia ada RM1. Siapa? Anak tuan-tuan. Waktu pergi sekolah derma, orang minta derma, dia bagi RM1. Dia ada duit RM1. Hebat. Ada kadang-kadang dia derma RM5. Kemocik tu yang minta dia sedekah. Lepas tu ada orang tanya, Dek, banyak dia bagi. Ni duit saya simpan orang setiap minggu. Setiap ni. Dah adik ada duit, tak ada. Saya bagi semua. Masya Allah, anak yang soleh. 100% dia bagi duit dia, RM5. Kita tengok RM5 je. Dan RM5 dia ada RM5. Ada orang dia ada RM1 juta. Dia derma RM1,000. Tak banyak lagi. Mak dia ada lagi hampir RM1 juta. Betul? Tu tak campur lagi ambil orang ni. Contoh tu.
Contoh. Tuan-tuan macam marah je. Imam Syafi'i mengkhatamkan sekali sehari, ini Imam Syafi'i. Tu. Imam Syafi'i ni hebat dia tuan-tuan. Dia mengkhatamkan Al-Quran 30 kali sebulan. Dan 60 kali pada bulan Ramadan. Maksudnya siang malam. Allah. Jangan kita kira bacaan kita. Imam-imam ni dia berjalan macam Quran. Kita berjalan bersiul. Betul? Tu. Al-Humaydi mengatakan Imam Syafi'i mengkhatamkan Quran pada setiap hari. Imam Syafi'i, imam kita. Imam Ahmad bin Hanbal mengkhatamkan Quran sekali dalam 7 hari. Ini Imam Ahmad bin Hanbal. Okey. Seterusnya Imam Bukhari mengkhatamkan Al-Quran sekali sehari. Sekali sehari. Diriwayatkan bahawa Imam Bukhari mengkhatamkan Al-Quran pada setiap hari di bulan Ramadan sekali khatam. Dia bangun mendirikan solat selepas solat tarawih dan mengkhatamkan Al-Quran pada setiap 3 malam. Allahu Rabbi. Ini cerita-cerita cerita kisah orang-orang yang hebat dari kalangan sahabat, tabi'in dan ulama-ulama. Ini cerita untuk kita mendapat pengajaran. Kita nak buat macam dia, awal-awal dia kata kita tak mampu, tapi cerita tu menjadikan semangat pada kita. Macam kita tengok orang main bola lah. Tengok main bola, kita tak mampu main tapi seronok tengok. Betul? Seronok tengok sebab apa? Sebab kaya pada, kalau kita tengok bola kan, Manchester United lawan Liverpool, kelab-kelab yang besar lah. Kita tak tengok kelab Nepal lawan Bangladesh lah. Tak tengok. Sebab apa? Itu contoh. Jadi, insyaAllah panjang umur rezeki, kita baca tajuk akan datang pula lah. Tajuk dia muka surah apa cik surah tadi? Surah Al-Fatihah, ayat 130. Betul ke? 130 insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi pada kita nikmat-nikmat untuk kita sentiasa berusaha untuk mempertikakkan amalan kita lah, insyaAllah. InsyaAllah. Dan beruntunglah orang-orang di sini sebab sentiasa ada majlis ilmu. Majlis ilmu. Majlis ilmu ni Nabi pesan, kalau jumpa Nabi kata duduk. Sebab dia umpamakan seperti taman surga. Taman surga. Kita kalau pergi taman bunga suka dah tak? Pergi taman bunga. Pergi Cameron Highland suka. Walaupun jam tu. Pergi Cameron Highland jam suka. Sebab sejuk. Itu contohnya. Jadi sekadar itu saja tuan-tuan. Saya minta maaf sekiranya ada bahasa yang kurang baik saya gunakan. Mudah-mudahan apa yang kita baca pagi ini dapat mendapat rahmat, mendapat berkat dan mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.